Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat bersama-sama pada petang ini, alhamdulillah. Dan petang ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dan kita sedang membincangkan tajuk tak faham tuan ni, soal banyak sangat cop dalam ni, dia tak tahu mana satu. 292. Baik, kita sedang membincangkan tajuk yang ke-12. Jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan siapa ni? Peringatan mana? Manusia. Macam lampu keluar kan? Ada lagi lampu yang nak dikeluarkan? Tadi keluar lampu kot tangga. Baik. Manusia yang deraka adalah merupakan manusia yang kerosakannya sampai kepada orang lain. Sebahagian manusia ada yang hanya rosak bagi dirinya sendiri, akan tetapi sebahagian lagi ada yang merosakkan. Ini kita dah bincang kita sambung saja. Dan sebahagian lagi ada yang merosakkan dirinya dan juga merosakkan rumahnya, masyarakatnya dan saudara-saudaranya. Kemanapun dia pergi, dia sentiasa akan merosakkan. Berbeza dengan orang yang kemanapun dia pergi, dia selalu menebar kebaikan, maka itulah yang diberkati. Allah SWT berfirman tentang salah seorang yang saleh di kalangan Nabi dan Rasulnya. Mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Maryam ayat 31. Para ulama mengatakan di negeri mana sahaja dia tinggal, dia selalu membawa keberkatan bagi negeri tersebut. Al-Mutanabbi mengatakan demikian keadaan orang yang mulia, di negeri mana pun dia tinggal emas mengalir di sana dan hujan pun turun. Orang yang mulia apabila duduk dalam majlis, maka majlis kan berubah menjadi satu telaga syurga. Apabila dia berpergian bersamamu, dia akan membahagiakanmu. Apabila dia menemanimu, dia akan mententeramkanmu. Apabila dia berpisah denganmu, dia akan mendoakanmu. Dan apabila kamu berpisah dengan dia, kamu akan menangisinya, yakni kerana sedih. Sedangkan orang yang rosak dan durjana akan menjadi kuman dan penyakit dan kesengsaraan bagimu. Setiap kali dia berada, syaitan-syaitan akan bersamanya. Kemaksiatan dan dosa serta murka Allah sentiasa bersamanya. Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, janganlah kamu bersama dengan tiga golongan manusia ini, kerana Allah SWT murka terhadap mereka ini. Mereka adalah yang pertama, jangan kamu bergaul dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, kerana dia telah memutus tali antara dia dengan Allah SWT. Yang kedua, jangan kamu bergaul dengan orang yang derhaka kepada ibu bapanya, kerana dia orang yang terlaknat. Yang ketiga, dan jangan kamu bergaul dengan pendusta, kerana dia akan mendekatkan yang jauh bagimu dan menjauhkan yang dekat daripadamu. Wahai kaum muslimin, nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada segenap manusia itu terbagi dua, sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelumnya, iaitu nikmat yang semua manusia bersama-sama dapat merasakannya. Yang kedua, nikmat yang hanya diberikan kepada kaum muslimin tanpa orang lain selain mereka, iaitu nikmat Islam, Quran serta nikmat hidayah. Baik, kita menyambung kembali perbincangan tentang bagaimana keadaan orang yang rosak, orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mana orang ini bukan hanya rosak dia saja, bahkan orang lain turut rosak. Sebab itu dalam Islam, ya, betul kita tidak disuruh supaya memencilkan diri, ya. Sebab itu adalah lebih baik kita bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan di tengah-tengah manusia untuk membetulkan manusia. Itu yang terbaik di dalam Islam. Tetapi pada masa yang sama, kita diingatkan supaya apabila kita bergaul, maka carilah orang-orang yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Kerana kita kena ingat, kebaikan yang ada pada orang tersebut bukan hanya dapat pada dia semata-mata, tetapi kadang-kadang apabila rahmat itu turun, maka orang yang bersama pun akan dapat sama. Sebab itu kita kena berada pada tempat-tempat yang baik. Kerana tempat yang baik itu ada barakah, ada rahmat. Majlis-majlis ilmu umpamanya, majlis-majlis silaturahim umpamanya, ya, majlis-majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala umpamanya, tempat-tempat yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala umpamanya. Betul, walaupun kita hanya sekadar sebagai orang yang mendatangi sahaja, maknanya bukanlah sebagai sebahagian daripada mereka, tetapi kita juga akan mendapat barakahnya. Itu bila orang tanya, apa hukum pergi genting Highland? Apa hukum pergi genting Highland? Ha? Makruh. Maknanya pergi genting Highland tak ada masalah, ya, sebab genting Highland tu ada tempat yang baik, ada tempat yang tak baik. Kalau pergi ke sana untuk pergi bermalam di hotel umpamanya, jadi itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah, oleh kerana tempat-tempat itu adalah tempat yang menjadi tumpuan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Orang nak judi ke sana, orang mengarut ke sana, mengurut ke sana, menyanyi pun ke sana, berseronok pun sana. Artinya kalau Allah terbalikkan bukit tu, nescaya orang baik pun akan terbalik sama. Bukan makna bilik dia seorang je tak terbalik, orang lain semua terbalik. Tak boleh faham tak? Sebab itu kadang kita bila berada tempat-tempat yang begini, kita risau. Kerana bila murka Allah Ta'ala turun, dia akan turun semua sekali, akan dapat. Sebab itu kalau kita berada dengan orang soleh ni, kadang barakah tu kita dapat sama. Bila kita berada di tempat-tempat yang baik, keberkatan tu kita dapat semua. Walaupun kita bukan sebahagian daripada mereka, tak. Kan? Contoh kita ke masjid, orang banyak sedekah ke masjid, kan kita kenyang. Contoh, kan? Kita pergi ke majlis ilmu, umpamanya contoh hari ni, kan? Kita bukan regular, tak. Kita datang je hari ni. Tak, saya bukan kata yang baru datang hari ni, tuan-tuan. Ustaz ni mengata aku pula kata dia. No, tak, kita nak sebut, kadang kita just part, kita bukan part of them, tapi kita ni, kata orang tu apa, drive through je lah, kan? Makna kita ni nak kata apa, makna kita bukan sebahagian daripada dia, tapi kita ada bersama dengan dia. Tapi dapat tak nikmat tu? Dapat, kan? Contoh kita, yalah kita just, kita kata hari ni malam balik awal lah, kata contoh, kan? Kata isteri kita out station, nak balik awal pun nak buat benda, tengok kursi orang tak ada. Jadi member pun kata, jom lah, join. Ok lah, hari ni kebetulan. So kita bukan sebahagian daripada orang yang memang regular untuk datang kuliah ni, tak apa. Tapi rahmat tu dapat. Habis kuliah kan kita makan lontong sama-sama. Contoh, ya, kali ni mesti tepatnya, hari ni mesti tekaan tu, kan? Tak, maknanya itu yang mudahlah kita nak tengok. Kita, kalau kita nak fikir yang lebih complicated daripada tu pun boleh, tapi kita ambil yang mudah saja, yang simple, makna kita boleh dapat. Sama juga kalau kita duduk dengan orang, contoh tuan ni, kita duduk melepak dengan orang duk main gitar dekat depan rumah orang, dang. Kena maki dia ke maki semua sekali. Ini kita ambil simple punya apa ni, kita ambil kata orang tu pemahaman.
Sebenarnya kita boleh ambil lebih detail daripada tu. Banyak contoh-contoh sebenarnya yang berlaku. Allah tidak mengasingkan orang yang dimurka saja, kemudian orang yang lain selamat. Tak. Allah akan hancur ranapkan semua sekali. Orang yang tak bersyukur ni semua sekali ranap. Orang yang kufur ni semua sekali ranap. Dia tak ada asing-asing. Yang kufur, yang selamat, tak. Ini. Sebab itu kenapa kita kena berada bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Ta'ala. Itu prinsipnya dalam kehidupan kita. Bukan soal nak bergaul, tidak ada masalah. Kalau kita tak bergaul dengan orang yang mengarut ni, siapa pula nak bawa daripada kebaikan? Kan? Tetapi jangan itu jadi sebagai kita punya rutin. Sebab itu dia ada beza di antara bersahabat dengan berkawan, atau berteman dengan berkawan. Kawan siapa-siapa boleh kawan, tak ada masalah. Tu kawan, kawan sekerja, kawan. Tapi teman dia beza. Ni, sahabat dia beza. Sahabat ni biasa tempat mengadu. Kalau orang dapat kebaikan pun dia share dengan sahabat. Kalau isteri mengamuk kat rumah pun dia share dengan sahabat tu. Itu sahabat. Jadi orang yang ini yang kata Nabi SAW, anta ma'aman, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilu, ya? Seseorang itu atas cara hidup bagaimana teman. Baik, itu penting, ya? Ini. Lepas tu kita kalau berkawan dengan orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala, kita pun bersyukur. Tapi kalau kita rajin kawan dengan orang yang kufur kepada Allah, dapat nikmat, kira nak lanyak seorang diri je, kita pun akan jadi begitu. Tapi kalau kita jenis berkawan dengan orang yang dapat nikmat, dia akan sharing, maka kita pun akan dapat sama keadaan seperti dia. Ini yang dipanggil barakah tadi. Ini kebaikan. Sebab itu disebut nikmat Allah Ta'ala ini ada dua. Pertama, nikmat yang semua manusia dapat rasakan, ya? Makna semua manusia dapat, ya? Ini nikmat hidup lah, sihat. Sihat ni Allah Ta'ala bagi, dia tak kira beriman, tak kira tak beriman, tak kira sakit, dia tak kira sakit pula, tak kira jahat, tak kira baik. Sihat, kan? Kadang-kadang kita tengok perempat lagi sihat daripada kita. Nah, itu memang nikmat semua Allah bagi pada semua manusia. Yang belok, yang tak elok, yang baik, tak baik, semua dapat, ya? Kan? Kadang kita tengok orang yang lagi apa dia panggil ni, menentang Allah Ta'ala ni, dia pula lagi sihat. Kita ni yang bukan main rajin sembahyang, rajin mengaji, tak sihat, manjang. Betul tak? Kadang kita kat pejabat kan, kita ni pantang masuk waktu je terus pergi sembahyang. Kawan tu tak sembahyang sejak masuk waktu 4 tahun sudah. Ha. Tapi elok dia tak sihat, tak sakit-sakit pula dia. Cegah je. Main bola elok, seluar pendek dia. Kita main bola nak tenang bola, kaki jalan. Makna nak sebut tu terasa macam tercabut kaki tu, punya tak sihat kita. Jadi makna nak sebut ini nikmat yang Allah bagi semua. Yang beriman dapat, yang tak beriman dapat. Betul, kita tak usah pelik. Kadang kita tengok kan kawan-kawan kita yang tidak Islam, elok je sihat dia, makan macam-macam, kan? Orang kata jangan makan pork. Orang yang makan pork, dia panggil pork, dia tak panggil babi. Dia orang Islam je, orang Melayu je panggil babi. Contoh makan pork, kita kata jangan makan. Kita tak makan pun, kan? Lembik je. Dia yang makan pork, relax je, kan? Jadi kadang kita rasa macam mana pula gitu, kan? Yang buat mengarut ni, ini pula lebih sihat. Kita yang buat elok ni tak sihat pula. Sebenarnya itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi semua. Mungkin kita ada lah benda lain kita tersilap tu. Dia walaupun makan pork, dia rajin bersenam. Kita walaupun tak makan pork, kita macam pork. Faham? Dia makannya pork tu, kita dah jadi pork dah. Maknanya duk besarkan badan ni, makin besar. Benda tu kan kerjanya makan je. Pernah tengok tuan-tuan? Buat lawatan sikit lah. Kita nak kena kaji tentang tu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan fitnah dia kepada manusia. Tak, kita nak sebut ni, ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi semua. Nikmat kaya, nikmat sihat, nikmat ni semua Allah Ta'ala bagi, semua dapat. Tapi ada nikmat yang khusus kepada orang Islam, ya? Tapi dia tak bagi pada yang lain. Dan ini sebenarnya nikmat yang paling besar, ya? Walaupun kita rasa nikmat sihat ni kira besar, nikmat yang tak boleh nak dicari ganti. Nikmat duit ni tuan-tuan, tak besar mana.
Betul tak? Duit ni tak besar mana. Kaya miskin ni dia tak besar mana sebenarnya nikmat ni. Walaupun nampak besar lah pasal dia ada duit tu, dia boleh buat macam-macam, tapi sebenarnya tak besar mana. Pasal kuasa duit ni dia terbatas juga akhirnya. Betul tak? Kan? Bila dia dah sakit, tak ada makna dah duit tu. Kan? Bila sakit tak ada makna duit, menunjukkan ada batasan duit. Tapi nikmat sihat ni, dia merupakan nikmat yang tak ada batasan. Kan? Orang tak sihat pun, orang tak sihat pula. Orang tak kaya pun, tapi dia sihat, dia gembira. Betul tak betul? Kan? Orang tua pun, tapi dia sihat, dia gembira. Walaupun dia tak menggunakan botox dan sebagainya. Kan? Apa nama tu? Nak bagi pejal tang apa ni? Collagen, apa nama gen lagi, macam-macam gen masuk je. Ya? Sustagen. Sebagainya lah. Ya? Tak makna nak sebut tuan-tuan, duit dengan kesihatan besar lagi nikmat duit, nikmat kesihatan. Tetapi nikmat kesihatan ni kalau banding dengan nikmat iman, nikmat Islam, besar lagi nikmat Islam dan iman. Sebab itu kita kena bersyukur tuan-tuan, ya? Kerana Islam ni kita nak boleh, ya, nak mendapatkan Islam ni sebenarnya berat. Ya, berat. Saya baru lagi, yang baru pula 2 hari semalam, 2 hari sudah, ya, bersama-sama dengan saudara baru, ya. Tu saya panggil mu'alaf lah, ya. Mu'alaf ni sebenarnya orang yang cenderung, maknanya orang yang ada kecenderungan kepada Islam. Dia ni dipanggil mu'alaf. Mu'alaf ni maknanya orang yang dilembutkan hati, ya. Itu panggil mu'alaf, ya. Maknanya dia belum Islam lagi, tapi dia lembut hati kepada Islam tu. Mungkin dia nak kenal Islam, dia nak tahu tentang Islam tu. Itu dipanggil mu'alaf. Sebab itu ada pandangan ulama, walaupun kita tak pakai di Malaysia, mu'alaf ni walaupun dia belum Islam, dia layak dapat zakat. Pasal kita nak dipanggil appreciate, supaya dia dihargai. Kecenderungan dia tadi, lembut dia kepada Islam, lunak dia kepada Islam tu, supaya dia dihargai, ya. Tapi kita kat Malaysia ni, kita gunakan mu'alaf ni orang yang baru masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, tak panggil mu'alaf dah, dia tu saudara lah, kan? Saudara baru, sepatutnya panggil lah saudara baru, mu'alaf juga. Tapi kita kalau kata saudara baru, kita tanya pula, bila saudara ni? Kan? Pasal dia ingat baru bersaudara, ya. Saya ada program dengan saudara baru-baru ini. Ada seorang kakak ni, dia dalam kurang 51 umur dia. Bila saya ceritakan tentang Islam kepada dia, ya, dia dah Islam dah lebih kurang 2 bulan lebih, belum sampai 3 bulan lagi. Dia kata, Ustaz, saya sebelum Islam, saya telah mengkaji semua agama, dan saya dah masuk semua agama dah. Dia masuk agama ni macam apa dia panggil ni, macam masuk pertandingan lah, ya. Hari ni masuk pertandingan takraw, besok badminton, ya, lusa bola sepak, macam gitu je lah. Habis pertandingan keluar, gitu je, ya. Dia bermula dengan Kristian, dia berakhir dengan agama Sikh, ya. Dia Kristian, kemudian dia kaji pula Buddha, dia masuk Buddha. Dia kaji pula Hindu, dia masuk Hindu, ya, Hinduism. Kemudian dia kaji pula Sikh, dia masuk Sikh. Akhirnya dia kaji Islam. Dia kaji Islam, ya. Itu pun dia ada masih lagi perkara yang dia tak berapa jelas. Walaupun dia kaji Islam, mungkin saya kata dengan dia, you kena kaji lagi, kena belajar lagi. Sebab dia ada argue dengan saya, ya. Masa menerangkan tu, saya memang bila ceramah tu, saya bagi ruang untuk cakap, supaya saudara kita yang baru belum Islam ni, dia boleh lebih yakin dengan agama tu. Sebab Islam ni dia dengan hujah, bukan dengan sentimen. Hujah. Apa hujah kita? Dia kata dengan saya, dia kata, Ustaz, dia kata ramai orang tersilap bila orang kata dalam agama Hindu ada banyak Tuhan. Dia kata even orang Hindu pun tersilap. Sebab dia kata, saya kaji agama Hindu,
Sebenarnya dia kata agama Hindu juga ada satu Tuhan, tetapi yang ada pada mereka yang banyak itu ialah dewa-dewa saja. Nampak? Dia kaji sampai macam itu tu. Jadi dia kata, jadi dewa-dewa ni dia kata dia macam dalam Islam dia kata macam Nabi. Pasal Nabi ni perantaraan juga. Dia kata antara Allah dengan manusia. Saya dengar dulu hujah dia. Saya kata, Kak, barangkali betul bila dalam agama-agama lain, ini sebagai comparison, bukan dia dengan tujuan untuk dia condemn mana-mana agama. Kita ni dalam Islam, tuan-tuan, kita tidak dibolehkan, bahkan Allah Ta'ala larang. Ya, Allah kata jangan engkau hina Tuhan-Tuhan mereka, nescaya mereka akan menghina Tuhan. Ya, kita kesilapan kita, umat kita, masyarakat kita, bila kita tak bersetuju dengan agama lain, kita menghina. Bahkan Allah larang kita hina. Ya, tak boleh. Kita tak boleh menghina agama lain, kerana ini akan membuka ruang orang pula menghina Tuhan-Tuhan kita. Ya, bukan Tuhan-Tuhan kita, Tuhan kita lah. Ya, sebab itu kita sebutkan atas perbandingan, comparison. Ya, jadi saya bagi tahu dengan sister ni, saya kata dengan dia, kakak, betul barangkali apa kajian yang akak sebut tadi, tetapi hakikatnya dalam agama-agama tersebut, sama ada Hindu, Buddha ataupun Kristian, ya, yang mereka jadikan sebagai perantaraan tadi, perantara itu memiliki sifat Tuhan. Dia tidak Tuhan, tapi dia memiliki sifat Tuhan. Dia yang boleh bagi rezeki, dia yang boleh bagi musibah. Jadi akhirnya dia seolah-olah berada pada kedudukan Tuhan. Berbeza dalam Islam, Nabi dia tidak berada pada kedudukan sebagai Tuhan. Nabi itu seorang manusia dan dia bersifat dengan sifat manusia. Tetapi oleh kerana Nabi itu sebagai orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayangi, manusia, insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah memberikan keistimewaan yang tidak ada pada orang lain, manusia biasa. Sebab itu yang ada pada Nabi itu ialah keistimewaan. Sebab itu Nabi tidak pernah berada pada kedudukan Tuhan. Nabi juga berkahwin seperti manusia. Sebab itu orang meletakkan dalam agama Kristian, mereka meletakkan Isa itu sebagai perantara. Isa bukan Tuhan kata dia, tetapi Tuhan. Tapi dia kata Isa ni Tuhan turun kepada dia. Yang akhirnya mereka meletakkan Isa itu pada kedudukan Tuhan. Ini realiti dalam agama. Sebab itu saya katakan pada akak ni tadi, saya kata akak kena kaji lagi, ya, bahawa cuba perhati dalam Islam, Nabi-Nabi ataupun manusia ataupun orang-orang saleh, dia tidak menjadi pada kedudukan Tuhan, tetapi dia tetap manusia. Cuma dia diberikan keistimewaan. Dia boleh buat perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Itu dipanggil mukjizat. Tapi kita tak bagi tahulah perkataan tu, dia pun pening. Kan mukjizat tu kita dah biasa sebut, kita katalah. Jadi maknanya itu. Sebab itu kita tak pernah letakkan sifat Tuhan tu pada manusia. Bahkan Nabi tak boleh memberi mudarat, Nabi juga tak boleh memberi manfaat. Yang memberi mudarat dan manfaat itu ialah Allah semata-mata. Itu prinsip dalam akidah kita. Jadi dia kata, oh kalau macam tu saya kena belajar lagi lah, kata dia. Ya, sebab kadang-kadang kita nampak macam sama, sebenarnya hakikatnya tidak sama. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ni nak sebut dia, kita beruntung kerana kita Islam tanpa perlu hujah. Ada kita perlu hujah dengan mak kita, kan, nak kena terajang, kata dia, kau nak dah tak ada kerja dah, kata dia, kan, orang tua dia jangan sekali, dia marah sungguh. Lepas tu kita ni pun sampai kesudah macam tu je, pasal kita tak pernah menghujah pun. Walhalnya boleh tanya, tapi kadang mak pak kita, bukan mak pak kita, kita pun sama juga. Kalau anak banyak tanya, kita marah. Dah tak ada soalan dah, tak ada kerja dah, tak ada benda lain nak tanya. Tu silap kita. Patutnya bila orang tanya, kita memberi jawapan dengan kepastian. Tapi kita pun tak pasti, macam mana nak bagi dia kepastian, kan? Biasa kita begitulah. Bila anak nak tanya, ni siapa yang mengajar kat sekolah ni,
Dan kita nak pergi kona ke cikgu dia pula. Sebenarnya kita tak boleh jawab. Nah, ni sebab itu tuan-tuan, dia kena ada keyakinan tadi. Tapi kita beruntung sebab kita tak perlu susah payah untuk dapatkan Islam. Ramai orang dia mungkin cenderung kepada Islam, tapi dia nak bersama dengan agama ini belum lagi. Ini realiti dia. Saya sendiri pernah melalui, saya sebutkan dengan tuan-tuan, saya ingat saya dah sebut sini bagaimana saya ceramah di tempat Dr. Ridwan T di Ampang. Masa itu program Isra' Mi'raj. Dr. Ridwan bagi tahu, Ustaz, ada seorang tetamu nak datang Ustaz punya ceramah hari ni. Saya kata dah memang pergi ceramah, orang datang memang datang dengan ceramah lah, saya kata. Dia kata tak, dia ni memang datang daripada Kelang ke Ampang semata-mata untuk dengar ceramah. Saya kata tak apalah, kita tunggulah. Tapi bila sampai habis ceramah, orang tu tak sampai-sampai. Saya kata mana dulu, mana orang yang datang. Dia kata tak sampai Ustaz, saya dah telefon dia kata tak sampai lagi. Baik macam mana? Dia kata tak apa Ustaz, kita makan ni. Tengoklah dia sampai tak sampai. Akhirnya tengah makan dia sampai. Dia sampai. Rupanya dia seorang Cina. Dia berniaga di Kelang, tuan-tuan. Duduk dekat sebelah Kelang ni. Dia panggil ni dekat JPJ tu, apa nama Kelang tu? Kampung Jawa tu, di situ. Dia berniaga di sana. Dan dia datang semata-mata untuk dengar ceramah. Dia seorang Cina. Tapi saya terfikir barangkali dia seorang saudara baru. Saya tanyakan dengan dia, sejak bila masuk Islam, memeluk Islam. Dia kata, Ustaz, dia fasih manggil kita. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya belum masuk Islam. Saya pun jadi menung. Saya kata, Datuk, kenapa yang you kelang kabut datang daripada sana? Memang dia datang, dia nak dapatkan kuliah maghrib pasal dia kata, tapi dia tersangkut di Kelang dan dia tersangkut juga di Ampang. Nama pun Ampang lah, sangkutlah. Kan? Jadi saya kata, kenapa yang you kelang kabut? Dia kata, sebenarnya saya berminat untuk mengetahui tentang Islam. Jadi saya kata, berapa lama dah? Saya tak ingat berapa tahun dia sebut, tapi lebih daripada setahun, tuan-tuan. Dan dia berpuasa dah seperti orang lain. Semua dia buat, everything dia buat. Yang belum dia buat ialah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Saya kata dengan dia, bila you nak mengucap? Dia kata, nantilah, dekat. Cuma sekarang ni saya masih lagi untuk nak lebih faham. Makna nak sebut, tuan-tuan, sampai begitu sekali. Kita kuliah bukan nak kena cross, tak ada, pakai turun lift je. Nah, sungguh. Dan tekan lift semua sampai. Tersilap tekan naik tingkat lain. Kan, itu pun dekat lift dah tukar dah. Dulu macam-macam nama dia keluar. Kan, dalam lift tu ceramah oleh Ustaz apa tak nama je. Tidak, dulu lain lagi. Apa benda nama tu lah. Sekarang canggih sikit. Sepetang bersama macam artis rasanya. Cuma masuk tadi tak ada orang bangun bagi, apa kata orang, stand apa? Standing. Tu. Tak, makna dah sampai macam tu, dah nak tukar mood tu, bagi tukar. Kadang-kadang kalau tengok ceramah, bila jadi orang dengar ceramah tadi, tukar sepetang pula. Saya cadangkan kalau boleh akan datang kita buat sambil makan pun boleh, tak ada masalah. Dah sungguh kita dah buat dah. Saya dah buat dengan matrik. Masalahnya satu je. Bukan masalah orang yang makan, saya pun makan sekali, itu yang masalah. Jadi bila saya ceramah tu, dia hulurnya makanan. Ustaz rasa ni menyembuh saya. Kita bercakap, orang lain dengar tak bercakap, tak boleh. Tak ada masalah. Santai, kita nak belajar ni santai. Kan? Yang penting kita nak tarik supaya orang boleh sama-sama belajar. Kalau boleh buat, tuan-tuan, tak ada masalah. Buat di bawah. Cuma tak ada aircon lah bawah tu. Kan? Sambil makan. Tapi janganlah lanyak makanan tu je. Dengarlah ceramah juga. Sudahnya saya cakap seorang-seorang aja faham. Tak, mana kita nak sebut begitu sekali boleh. Tak ada masalah. Itu teknikal saja. Dah sampai macam tu dah. Tapi inilah, tuan-tuan, kita nak sebut soal yang dipanggil sebagai hidayah. Bukan mudah. Sebab tu kita kena hargai. Allahu Akbar. Kalau kita menung, tuan-tuan, ni betapa nikmat Islam ini. Islam yang Allah Ta'ala bagi, Allah tiupkan dalam hati kita. Yang kita ni memang dilahirkan dalam keadaan Islam. Satu nikmat yang cukup besar. Walaupun ada kesihatan, walaupun ada kekayaan, kita tak mampu beli Islam ni. Tak mampu.
Itu siapa nama? Elin Kang. Elin Kang main balon di sini. Yang masuk Islam tu siapa? Artis tu. Ha? Saya main belasah je ada artis sama tu. Tuan-tuan jangan ikut saya. Ada siapa? Aha. Yang itulah. Yang Aking apa nama? Kan? Yalah yang itulah, yang kahwin tu saya dah sampai cerita bab kahwin dia pula dah. Tak, mana nak sebut dia masuk Islam kenapa? Dia kata Bukan dia masuk Islam, dia kata dia baca Don't Be Sad tu. Ingat tak perempuan tu siapa nama dia? Lawak perempuan tu. Siapa pula nama dia? Dia orang apa ni lah, model saya rasa dia model. Elin Kang tak? Nampak benar jahil tuan. Tak apalah tuan-tuan, saya rela jahil dalam bab ni. Ya. Bukan Justin Timberlake tu lain. Dia fikir tak apa tuan-tuan, itu bukan satu perkara. Tak, saya nak sebutkan tadi, betul yang itu Allah bagi dia hidayah dapat sampai dia jadi seorang Islam. Tapi kita nak sebut suka dia nak dapatkan benda tu. Berapa umur dia dapat? Berapa jauh dia konak tu? Dia duduk dalam dunia model, dia kata memang kan tayang sana tayang sini, nama pun model. Sebab itu model ni dia tayang. Kan? Itu memang dia punya standard dia. Tapi dia nak dapat kat Islam tu lambat. Sebab itu kita tuan-tuan, tanpa kita perlu pusing ke sana pusing sini, Islam tu memang dah ada dengan kita. Sebab itu kita kena memahami ini nikmat yang paling besar. Sebab itu orang lupa nikmat ni yang Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kau rasa nikmat Islam tadi sebagai nikmat, Allah akan tambahkan lagi Islam tu kepada kita. Rasa kemanisan iman, kemanisan Islam tadi. Ni kalau kita rasa satu ini ya. Jadi itu yang disebutkan sebagai nikmat Islam ya, kemudian Al-Quran dan nikmat hidayah ya. Oleh kerana itu dalam hadis sahih dinyatakan bahawa dunia ini Allah SWT berikan kepada siapa sahaja yang menyukai dan siapa yang tidak menyukai, sedangkan agama tidak Allah akan berikan kecuali kepada orang-orang yang menyukainya. Dia nak boleh suka tu, tapi kita Allah pilih terus untuk suka kepada agama ni. Dalam sahih disebut Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Tengok ya? Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka dia akan berikan pemahaman mendalam tentang urusan agama. Tuan-tuan sekalian, nak faham urusan agama ni daripada mana? Majlis ilmu. Sebab itu Nabi tak kata may yuridillahu bi khaira pergi Mekah. May yuridillahu bi khaira rajin sembahyang. May yuridillahu bi khaira rajin puasa. Nabi kata siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah nak kebaikan pada dia, Allah akan fahamkan dia agama. Bagaimana nak faham? Allah akan lorongkan hati dia untuk duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu saya selalu cakap ya, tuan-tuan yang datang, saya kata walau macam mana pun kita, sebenarnya Allah nak kita elok. Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Sungguh ingat senang ke nak duduk majlis ilmu? Sungguh tuan-tuan ya, sungguh susah. Saya pengalaman dalam bidang dakwah ni walaupun tak lama lah ya. Mungkin kalau hari ni saya berumur dot ya, mungkin tak sampai separuh daripada usia saya sekarang ni ya. Tetapi hampir separuh daripada usia saya terlibat dalam bidang dakwah ni ya. Sejak daripada 2002
Lebih kurang hampir 10 tahun sekarang. Sejak saya balik daripada belajar, saya terus mengajar. Ketika usia saya ketika itu 22 tahun. Pecah lah sia lah. Saya start mengajar. Saya mengajar di sebuah masjid umur saya 22 tahun ketika itu. Jadi makna nak sebut pengalaman saya melihat suka sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang ustaz-ustaz dia kena kreatif supaya boleh untuk, dan dia kena fleksibel supaya dia boleh tarik audience. Sebab itu dia dakwah ni senyap. Kenapa? Kerana manusia susah nak duduk dalam majlis ilmu ni. Sedangkan duduk je, ada yang kena berdiri. Tak ada, duduk sampai tidur. Contohlah, tak duduk saja. Nampak? Tapi kenapa orang rasa susah? Okeylah, barangkali dia sibuk. Tapi bagaimana pada hari yang dia tak sibuk? Nampak? Tak, makna saya nak sebut supaya kita faham. Bila Allah lorongkan kita, sejak bila yang kita mula nak mengaji? Kita pun sebelum ni tak pernah mengaji pun, kitab pun tak pernah ada. Sekarang dah boleh terbeli pula kitab. Terbeli tu tak pernah semua hidup kita beli kitab. Majalah mangga banyak, tiba-tiba beli kitab tebal pula. Sampai menung kita tengok kitab tu, menung sampai tak terbuka. Tengok, ya ke tidak aku ni, kata dia. Tak, Nabi nak bagi tahu. Nabi kata, may yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah nak kebaikan pada dia, Allah akan fahamkan dia agama. Allah akan lorongkan dia jalan kepahaman tadi. Allah akan lorongkan dia untuk berkawan dengan orang-orang yang nak kepada agama. Allah akan lorongkan dia untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Allah akan lapangkan hati dia berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, percayalah, itu tanda Allah nak kita baik. Sungguh. Sebab itu Nabi tak kata orang yang Allah nak dia baik, dia rajin sembahyang. Belum tahu lagi. Kan? Rajin ke masjid, belum tahu lagi. Dia ke masjid, kira curi selipar orang je. Tak jadi baik dia. Betul tak? Dia puasa juga. Tapi pada masa yang sama, menipu orang boleh tahan. Ke Mekah rajin, berjoget lagi rajin. Nampak? Tak, kita nak sebut tuan-tuan. Sebab itu Allah kalau nak kita elok, Allah akan lorongkan kita kepada ilmu. Allah lorongkan kita. Hari ni tuan-tuan, kita kena sedar. Ini kesedaran. Sebenarnya Allah nak kita elok. Allah nak bagi tahu, sudahlah, dia kata, sudahlah. Berubahlah kepada kebaikan. Aku bagi kau lorong. Ramai yang lain tak ada pun orang terfikir nak pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Tak pasal-pasal, tak memasal. Cari pasal. Kan? Kita pun tahu kadang-kadang kita rasa, aku kalau pergi ni memang kena bedal ni, kata dia. Contohlah, ya, bukan makna ustaz-ustaz ni datang kerja nak bedal, bukan kerja ustaz. Ingat apa Ali Gusti apa kami ni. Nah, kita nak bagi tahu. Cuma kadang-kadang kita risau. Macam ada orang dia beritahu dengan saya, kata, ustaz, saya malas nak pergi masjid ni, ustaz. Saya kata, kenapa? Tak. Saya tahu saya tak pergi masjid lama, kata dia. Saya jarang pergi masjid, saya tahu. Tapi bila saya pergi masjid, orang masjid mengumpat saya. Saya kata, cuba bertenang. Macam mana yang kata mengumpat tu? Dengar dia mengumpat? Tak adalah. Bila saya semayang tu, saya perasan orang pandang-pandang ke saya. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni memang betul tak nafikan ada juga yang tak ada kerja ni, orang-orang yang rajin ke masjid ni. Dia duduk nyibuk tengok orang tu. So saya pesan, kalau orang tu tak biasa datang kuliah ke, tak biasa datang majlis ilmu masjid, jangan tanya dia macam-macam. Kan? Ini tanya, "Ai, you mimpi apa hari ni?" Ini soalan tak guna. Buat macam biasa je, macam dia dah biasa datang kuliah je. Buat tahu je. Kan? Buat macam dia biasa. Macam dia selalu datang.
Kira-kira dia lagi regular pada kita lah kira. Buat macam itu. Tapi janganlah ya sangat. Saya nak daftar kat mana ni? Kau pilih aku ke berkata? Konon-konon nak tunjuk dia lagi regular pada kita tu. Tak, makna tuan-tuan, kita ni kadang-kadang ni kena faham ni. Saya pesankan, tu Sabuli, jangan duk pandang-pandang kau tu, pandang. Jangan. Sebab tu saya tanya dengan dia, bang, saya kata, abang pasti kau orang mengumpat. Dia kata, yelah, saya mungkin tak dengar Ustaz. Dia kata, tapi saya rasa, kata dia. Kita boleh terasa Ustaz, orang mengata kita. Saya kata, bang, minta maaf lah. Kadang-kadang kita ni oleh kerana lama tak pergi, kita akan terasa sendiri sebenarnya. Kita sembahyang Allahu Akbar, ngatakul tu. Tak, sebenarnya kita rasa bersalah tu sebenarnya. Nampak tak? Tak, ini berlaku. Sebab tu kita yang rasa sebenarnya tak ada orang nak bedal kita pun. Cuma kita rasa aku ya ke tidak masuk ni, ya ke tidak. Tak. Sebab tu Allah bagi jalan tu. Kita kena ambil jalan tu. Allah dah bagi dah. Cuma kita menung sekejap. Macam mana yang aku ni boleh pergi kuliah ni? Ya ke tidak aku ni? Bukan ya ke tidak, memang ya. Dah duduk dah. Kitab pun dah beli. Apa tak ya je? Sebab itu maknanya tuan-tuan, yang kita perlu sedar bukan ya ke tidak. Yang kita perlu sedar ialah Nabi kata apa? Allah nak kita jadi baik. Nampak? Itu sebenarnya. Ini. Semuanya bendera kalimah la ilaha illallah telah berkibar dari atas Bukit Safa. Ya, Bukit Safa ni kat mana? Dalam Masjidil Haram. Salah seorang ulama berkata, Bilal mengumandang azan kepada semua hati manusia di atas Bukit Safa. Lalu taufik Allah datang melimpah ruah. Abu Jahal berkata, aku kafir dengan kalimah la ilaha illallah. Abu Lahab berkata, aku berpaling daripada kalimah la ilaha illallah. Jauh di negeri Parsi sana, Salman Al-Farisi mengatakan, ya Allah, saya tiba untuk memenuhi panggilan. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tiba daripada negeri Habsyah mengatakan Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Aqimis solah ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Tuan-tuan, nak sebut begitu sekali. Ada orang tolak, tapi ada orang yang datang. Ya. Walaupun ada kalangan kita orang Islam leceh kata kuliah. Tapi subhanallah. Ya. Orang yang bukan Islam pula datang. Nampak? Tak suruh. Ini siapa punya kerja? Lepas itu saya suka kalau kuliah tak apalah. Siapa datang pun datang. Saya punya kuliah bukan kuliah saya bebas tu, makna bergaul bebas. Apa untuk orang pun datang. Saya kata tak ada masalah. Lepas tu saya kata, ya, ada kuliah saya yang datang tu memang dengan seksinya, dengan apa, kita balon je lah. Tak suruh. Kalau dia tak datang, bila masa dia nak dengar tentang agama ni? Bila dia akan terlorong dengan hidayah Allah Ta'ala? So itu bukan kerja kita untuk menghukum. Jangan. Sebab tu saya suka kalau kuliah di pejabat ni, tuan-tuan. Ya. Tapi patutnya macam mesin niaga ni, dia sampai Maghrib saya ada kuliah Maghrib. Ya. Kuliah Maghrib saya hari yang untuk yang dengan mesin niaga ni, mana dah tak ada lah, kosong. Ya. Saya tak buat kuliah Maghrib untuk hari mesin niaga ni. Tak semua tuan-tuan. Asalnya ada, saya tukarkan, kosongkan hari ni. Ya. Semangat tu. Dan tenang. Tak. Tuan-tuan, saya nak sebut kenapa? Kerana audien di sini lebih luas. Di masjid ni memang semua RTM je. Rehat tunggu mati. Kebanyakan semua. Adalah tempat-tempat saya pula yang tanya, tak ada orang tua ke sini. Adalah, tapi boleh bilang dengan jari mana tempat yang orang muda ramai, orang tua pula tak ada. Pasal tempat tu tak ada orang tua, tu masalahnya. Jadi tak ada orang tua lah, banyak orang muda je. Ada 2-3 tempat yang saya pergi, tapi kebanyakan semua RTM, rehat tunggu mati. Tapi bila di pejabat ni tuan-tuan, audiens dia macam-macam. Sebab itu saya lebih suka. Bukan kita nak tinggalkan audiens di sana, tak. Kita nak bagi tumpuan yang di sini.
Kerana yang sana tu memang dia tahu dah. Dia kata aku ni apa benda lagi nak buat, nak mati dah kata dia. Yang ini ni rasa lambat lagi mati ni. Kan? Jadi langkah kita panjang lagi. Sebab itu kalau tak lorongkan dengan jalan Allah Ta'ala ni, kita takut kita akan terpesong dalam langkah kita. Itu maksudnya. Dan itulah tuan-tuan sekalian ni, ya. Ada orang tolak, tapi Allah gantikan dengan yang lain. Abu Jahal duduk dekat Mekah je. Abu Lahab lagilah, bukan duduk kat Mekah, pakcik Nabi. Tapi apa jadi? Dia orang tolak. Siapa datang? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni, nama dia Salman saja. Al-Farisi tu gelaran dia. Itu kita kalau nak bagi nama anak, nama sahabat ni, tengok-tengok lah. Tak payahlah bagi Salman Al-Farisi juga, ya. Kita bukan Al-Farisi, kita negeri Sembilan. Jadi anak kita tu betul bukan Salman Al-Farisi, Salman Al-Nagori. Betul. Salman Al-Farisi padahal dia orang Parsi. Kita pula letak nama anak kita Salman Al-Farisi. Siapa nama anak kau? Salman Al-Farisi. Oi, mak canggihnya. Kan? Kita pun tak tahu apa makna dia. Salman orang Parsi. Lah bila pula kita jadi orang Parsi? Kucing Parsi dia lagu rumah kita. Patut Salman Al-Nagori lah. Betul. Al-Nagori. Dia bagus tu kita kena letak nama tu di belakang tu. Saya pun ada. Saya Ar-Raisi. Ar-Raisi ni bukan ketua. Rais tu ketua, tapi Raisi tu datuk saya punya datuk. Jadi saya ni keturunan Rais. Rais tu kalau bahasa Arab maknanya ketua, ya. Tapi ni Ar-Rais itu maknanya orang Rais lah. Tuan-tuan buatlah, tak nama kita sendiri. Kalau Johor, Al-Johori, ada orang letak kan, Al-Johori, Al-Qadahi, macam-macam lah. Macam-macam. Kadang dia tak buat negeri, dia buat nama tempat, kan. Macam contoh, mungkin pernah panggil ke sini Ustaz Zamihan, pernah panggil? Tenang, dia Zamihan Al-Ghari. Al-Ghari tu bukan tu Al-Ghar tu. Al-Ghari tu pasal dia orang Gua Musang. Ghar tu maknanya gua. Jadi Al-Ghari orang gua, maknanya Gua Musang. Kita bunyi, oi, canggih nama tu, Gua Musang sebenarnya. Ada seorang lagi ustaz tu, Khairuddin Aman At-Takiri. Itu biasa dengar kan? Dia orang Terengganu, bukan orang Terengganu, dia orang seberang Takir. Sebab itu At-Takiri, seberang Takir. Dia tak gunalah semua sekali seberang Takiri panjang pula, kan? Pakai yang pendek je lah. Nah, memang sesuai dengan kita, kan? Haji Duk Haji Taman Tun At-Tuni. Jadi kita punya ada susu galuh kita. Jumpa besok keluarga, jumpa balik At-Tuni. Ni keturunan kita lah ni, kan? Macam itu. Jadi macam-macam lah keturunan tu. Jadi nak cerita ni, ini Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, dia datang pada Parsi untuk terima Islam. Dia orang Parsi, dia bukan orang Mekah. Bilal bin Rabah yang terima Islam ni daripada Habsyi. Habsyi ni orang kulit hitam, orang kita panggil orang negro, tu dia terima Islam walaupun orang Mekah tolak. Sebab tu kena ingat, agama ni kalau orang tolak, jangan ingat tak ada orang terima. Kita akan pelik nanti orang lain yang terima. Bila kita tolak agama, jangan pelik, kita akan tengok orang lain terima. Nampak? Ini tabiat ni. Kerana agama ni Allah Ta'ala yang mengatur, bukan kita. Ni, ya. Kata Nabi SAW, dirikanlah iqamah wahai Bilal, tenteramkanlah hati kami dengannya wahai Bilal. Pasal Bilal ni mengazankan. Syuhaib radhiyallahu anhu telah menjual dirinya kepada Allah. Allah SWT berfirman, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufur rahim. Syuhaib ni tuan-tuan kenal Syuhaib. Syuhaib ni dipanggil juga sebagai Syuhaib Ar-Rumi. Syuhaib Ar-Rumi ni dia datang ke Mekah selai sepinggang, ya, selai sepinggang. Maknanya dia ni miskin lah. Ketika dia nak ikut Nabi SAW untuk keluar berhijrah ke Madinah, beriman dengan Nabi, orang Mekah tahan dia.
Orang Mekah tahan bukan pasal orang Mekah tak bagi dia keluar, tak. Sebab dia tu bukan orang Mekah. Sebab dia datang pada luar. Dia ni dijual, hamba dijual. Saya tadi panggil Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni ketika dia datang, dia hamba. Tapi bila dia keluar nak ikut Nabi, dia siapa? 10 orang terkaya kira-kira lah bunyi dia di Mekah. Makna dia billionaire di Mekah ketika tu. Orang Mekah tahan. Kau nak ke mana wahai Suhaib? Aku nak mengikuti jejak Muhammad di Madinah untuk bersama-sama memperjuangkan Islam di sana. Apa kata orang Mekah? Kami tak ada halangan kau nak pergi. Tapi kalau kau nak pergi, kau bawa status kau sebagai orang kaya, kau kena tahu ketika kau datang dulu, kau selai sepinggang. Datuk tak ada, Tan Sri pun tak ada. You are not apa? You are nobody. No. Bukan somebody. You are not somebody. You are not somebody. Masa you datang, dia tak cakap orang putih lah. Kan? Kau datang dulu, kau bukan siapa-siapa. Tapi sekarang bila kau dah kaya, kau rasa kau boleh bawa harta kau untuk ikut Muhammad, untuk kau sokong Muhammad, untuk kau menjadi pendukung Islam. Kami takkan izinkan ini berlaku, wahai Syuaib. Kata Syuaib, habis apa hal? Kau nak apa daripada aku? Dia pasal dia orang kaya. Kan? Orang ada jawatan, orang ada pangkat. Dia tanya dengan pembesar-pembesar, dengan orang Mekah. Jadi kau nak apa daripada aku? Kami boleh lepaskan kau pergi dengan syarat kau jangan bawa satu pun harta daripada sini. Macam tuan-tuan, kalau kita ni bukan ribu air ni, tak. Ni billion air di antara orang terkaya di Mekah. Macam kata Suhaib Ar-Rumi, kalau itu yang kau nak, kau ambil semua sekali. Aku takkan bawa walau satu benda pun daripada sini. Sebab itu dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 27 ni, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya, bukan menjual diri ni meniagakan diri dia, tak. Makna dia menjual dirinya, maknanya kehendak diri dia tadi dengan keredaan Allah Ta'ala. Dia dapatkan keredaan Allah Ta'ala, dikorbankan kehendak diri dia. Sebab itu Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang peristiwa Syuaib Ar-Rumi. Ini contoh, tuan-tuan, bagaimana orang yang mampu untuk tinggalkan walaupun terpaksa. Okay, fine. Kalau you nak jawatan ni, you ambil, tak ada masalah, I tak kisah. Tapi kalau you nak suruh I tinggalkan ini, no. Ya, tak. Saya ada seorang sahabat bukan sahabat lah, orang yang in charge di program, satu program di satu office. Saya tanya dengan dia, program macam-macam. Yelah, kadang-kadang kita bukanlah setuju kadang kalau terlajak masa tu, kita tak setuju lah pasal waktu kerja. Tapi dia kerap buat program. Saya kata, you punya bos ni tak marah ke? You kerap sangat buat program ni. Dah jadi macam kalau orang pergi kerja tu kira pergi program lah. Pasal kerap program kat situ. Dia buat, dia kata, Ustaz, selagi dia tak halang, okay, saya jalan. Besok kalau dia halang, bila nak hantar kedua? Tu macam ada harapan. Kadang-kadang ada orang ni, dia tak boleh, dah bekon tu, macam tak sejuk je. Tuan-tuan, tu alasan nak keluar cepat tu, pergi makan lontong, ya, ada 5 minit lagi. Nah, ya, ini nak sebagai contoh bagaimana orang yang nak bersyukur di atas nikmat agama tadi, tuan-tuan. Nikmat agama tu dia rela. Makna untuk nak korban agama, tidak. Tapi kalau untuk nak korban kehidupan dunia ni, silakan. Pilih antara dua. Ha ni.
Ya, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu menjadi seorang hamba sahaya, membaiki pedang-pedang dan membersihkannya. Maka dia mengembalikannya sehingga hati manusia menjadi suci dan jernih untuk menerima hikmah yang agung. Abu Jahal dan keluarganya kelak akan binasa dalam api neraka. Bila bin Rabah radhiyallahu anhu menyelamatkan dirinya daripada api neraka, maka istananya pun seperti sebuah tahta kerajaan di dalam syurga. Allahu Akbar. Bilal, kita nak dapat standard sama macam Bilal, tuan-tuan? Belum. Tapi jangan risau, kita ada satu lagi chances. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi bahawa Nabi SAW besok di akhirat dia boleh memberi syafaat untuk menaikkan darjat manusia dalam syurga. Kita ni syurga low class Bengali. Kalau sekadar mengaji kuliah lepas asar ni, belum lagi boleh dapat second class, first class lagi jauh lah. Sekadar mengaji, ya Allah aku dulu mengaji kuliah lepas asar. Orang bukan kuliah lepas asar lagi, kita pagi petang siang malam mengaji. Jadi macam mana tempat aku, ya Allah? Low class, bawah sekali. Tapi Nabi boleh memberi syafaat untuk naikkan kita duduk di atas syurga yang pertama bersama dengan para sahabat, ya, para siddiqin, para syuhada. Maknanya kita kalau bersyurga bawah, kita boleh dapat dengan syarat kita dekat dengan Nabi. Kena ingat Nabi lah. Kena amalkan sunnah-sunnah Nabi, dengan harapan bila kita buat tu bukan buat saja. Tak, ya, macam kita lah, bila makan tamar tu jangan makan saja. Niatkan, ya Rasulullah, aku walaupun makan tamar ni sikit saja, tapi aku buat ni kerana aku sayang kau. Sebab kita kena bercakap. Cuma tak payah cakap kau kuat, dalam bas pula bercakap. Orang tanya, maaf cik cakap dengan siapa? Kau diamlah, kata dia. Tak, maknanya kita bercakap tu, kita nak melahirkan rasa, ya Rasulullah, aku buat ni kerana aku cintakan kau, ya Rasulullah, supaya nanti kau ingat aku di akhirat besok, ya Rasulullah. Itu buat kena begitu, tuan. Minum air zam-zam tu, hari tu kan berpuluh-puluh minum air zam-zam. Minum tu kena ingat tu, ya Rasulullah, aku minum ni kerana nak mengamalkan sunnahmu. Itu, tuan-tuan. Makan minyak zaitun, makan minyak habatus sauda, buat. Walaupun benda tu memanglah dia boleh berubat, dia boleh mengubat. Ya, orang kata minyak zaitun ni dia boleh buang kolesterol. Yang betul sodak ni dia boleh mengubat banyak penyakit. Tapi kita buat tu kerana sunnah. Buat tu kerana sunnah. Ya Rasulullah, aku buat kerana sunnahmu. Buat kerana sunnah. Sungguh, tuan-tuan. Sebab itu je cara besok untuk nak upgrade kita punya kedudukan dalam syurga. Sebab itu Nabi dia boleh bagi 5 benda. Pertama, Nabi boleh cepatkan syafaat untuk cepatkan apa dia panggil ni, hisab, ya, di mahsyar. Itu syafaat yang pertama. Nabi boleh cepatkan hisab. Hisab ni memang tak tahan kita, tapi Nabi boleh cepatkan. Yang kedua, Nabi boleh selamatkan orang yang patut dapat azab, maka dia tidak diazab. Tu mana orang ni Allah kata campakkan dia dalam neraka, belum masuk lagi, Allah kata campakkan dia. Nabi kata, ya Allah, sungguhnya orang ini adalah orang yang sangat sayang kepada sunnahku di dunia dahulu. Ya Allah, aku mohon kau syafaatkan dia. Dapat syafaat, nak masuk neraka ni, Allah hantar dia masuk dalam syurga. Yang ketiga, ya, Nabi boleh beri syafaat kepada orang yang duduk dalam neraka untuk dia keluar daripada neraka. Ya, dan yang keempat, ya, Nabi boleh mengangkat kedudukan seseorang di dalam syurga. Ya. Yang kelima akan sambung bulan depan. Yang kelima apa? 4 je lah. 4 je, bukan 5, 4. 4. Yang keempat, berapa tadi dah? 4. Ya. Maknanya pertama, mempercepatkan hisab. Yang kedua, dia 5, betul lah 5. Ya. Yang kelima tu kena buat kambing gulik dulu baru dapat. Dia mengaji ni tak boleh bagi semua, tuan-tuan. Ya. Satu tu dia mesti simpan sikit.
supaya nak murid ni dia rasa nak ngaji lagi. Dah bagi semua, aku dah pandai kata dia, ustaz dah bagi leka semua dah. Yang keempat tadi, yang kelima, syafaat Nabi membolehkan. Ini satu pandangan lah sebenarnya, ya. Satu pandangan daripada ulama yang lain dalam hadis tadi. Yang kelima, Nabi memberi syafaat kepada Abu Talib supaya dia diringankan azab. Dia orang tak beriman ni, orang kafir ni, dia tak boleh dapat keampunan, tak boleh. Saya teringat baru ini dicerita oleh Ustazah Zawiyah, saya forum dengan dia. Ustazah Zawiyah ni apa dia panggil ni sebagai ya, apa dia panggil yang dibetul, bukan apa dia panggil tu, pengetua ustazah pilihan. Ada ustazah pilihan? Betul. Jadi saya forum dengan dia, kata Ustaz Ridwanti, Dr. Ridwanti, dia kata dia sangat sedih kerana mak dia meninggal dalam keadaan tidak dapat beriman. Dia kata sedangkan mak Dr. Ridwanti ni dalam, dia kata dia dua beradik yang Islam. Dalam banyak adik-beradik dia, mak dia walaupun mak dia tu Buddhis, mak dia dah suka duduk di rumah dia. Di rumah seorang Islam. Mak dia Buddhis, mak dia suka duduk di rumah dia. Tapi dia kata, apakan daya, dia kata dia tak dapat nak mengislamkan mak dia. Ini tuan-tuan. Jadi itu syafaat lah, ya. Jadi Allahu'alam, itu kita serah di akhirat besok lah, ya. Secara hukumnya begitulah, ya. Secara hukumnya kita tidak boleh mendoakan orang bukan Islam dengan keampunan. Tetapi di akhirat besok Allahu'alam. Tetapi dari segi syafaat yang disebutkan tadi 5, ya. Cepatkan hisab, ya. Orang yang masuk ke dalam yang sepatutnya diazab, Nabi syafaatkan dia masuk ke dalam syurga. Orang yang sepatutnya, orang yang duduk dalam neraka, Nabi keluarkan. Ya Allah, kau keluarkan Fulan bin Fulan. Ya Allah, kau syafaatkan dia, keluar orang daripada neraka. Yang keempat, Nabi boleh naikkan, ya, naikkan darjat. Itu yang ketiga tadi, keluarkan daripada neraka, ya. Yang kedua, daripada dia patutnya diazab, dia tidak diazab. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Dapat tak dapat? Saya ulang balik daripada benda satu lah, ya. Yang pertama susah tu, kena mengajar macam di sekolah ni. Yang pertama, Nabi beri syafaat untuk mempercepatkan hisab. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Bahrul Mazid jilid yang ke-17 ada. Yang kedua, Nabi SAW boleh memberi syafaat untuk orang yang sepatutnya diazab di dalam neraka tetapi dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat Nabi. Itu dua. Yang ketiga, Nabi dapat memberi syafaat kepada orang yang dah duduk dalam neraka, kemudian dengan syafaat Nabi dia dikeluarkan dan dibawa masuk dalam syurga. Yang keempat, Nabi dapat memberi syafaat kepada orang yang berada di syurga yang paling bawah untuk berada pada syurga yang atas. Dan yang kelima, syafaat Nabi SAW kepada pakciknya Abu Talib, ya, diringankan azabnya, ya, di dalam neraka, ya. Sebab itu ada disebutkan bahawa Abu Talib juga akan minum susu di dalam neraka, ya. Itu Abu Talib tu, ya. Jadi itu antara yang paling ringan menerima azab. Itu pun azab dah, ya. Neraka ni Allahu Akbar, ada disebutkan api neraka ni, ya, kalau letak pada kaki kita menggelegak tak cair tu, ya, maknanya berapa panas neraka tu. Sebab itu disebut Nabi SAW, orang yang terakhir sekali yang akan masuk syurga ialah seorang lelaki. Sebab itu kita orang lelaki jangan syok sangat. Kita kadang-kadang condemn isteri kita kan, dia melawan sikit je, you jangan melawan. You kena ingat, Nabi kata paling ramai orang perempuan, orang ahli neraka adalah orang perempuan. Isteri dia pun, dia ingat isteri dia insaf, isteri dia balas balik. Dan awak jangan lupa hadis Nabi SAW bahawa yang akhir sekali masuk syurga ialah seorang lelaki, ya, lelaki, saya perempuan. Jadi barangkali awak juga tu, kata dia. Tu payah tu kalau lelaki bini dah mengaji ni, ya. Tak, maknanya nak sebut orang yang terakhir masuk syurga ni, dia malu nak masuk syurga. Dapat masuk syurga pun malu. Kenapa? Kerana teruknya dia diazab dalam neraka sehingga terdapat kesan-kesan ahli neraka tu pada tubuhnya.
sehinggalah dia dimandikan, ya, dalam kolam Al-Kautsar. Dia disebutkan kemudian akhirnya bila dia keluar, hilang segala tanda-tanda ahli neraka tadi. Barulah ketika itu dia seronok untuk pergi ke syurga. Ni tuan-tuan, nak cerita neraka ni begitu sekali, ya. Lepas tu kita ni kalau tak menakut sangat pun fikir-fikir sikit lah, ya. Takut-takut kita, neraka tu yang kita takut. Tapi itulah saya kata tadi, walaupun kita ni mungkin tak sampai kepada Bilal bin Rabah, tetapi kita dapat syafaat Nabi itu jadilah, ya. Nak duduk jadi Bilal bin Rabah, siapa yang larat kena hentak dengan batu? Boleh. Tak boleh hentak dengan batu lah, kursi cukup lah. Kejap lagi makan, kita hentak kursi, dia duduk bawah, kita makan. Tak. Sebab itu Bilal pertahankan, ya. Sebab itu Bilal ni ada besok Allah Akbar, daripada seorang hamba Allah janjikan syurga, istana yang besar untuk dia di akhirat besok. Istana sekarang tak besar mana pun tuan-tuan, ya, rumah besar mana pun tak besar mana lagi nak compare dengan syurga besok. Sebab itu jangan bersedih. La tahzan, don't be sad. Don't be sad lah, don't be sad. Maknanya nak habis dah lah tu. Nanti saya sasul tu. Seorang penyair mengatakan bulan depan bulan depan. Bukan penyair tu kata bulan depan, sambung bulan depan. Baik, ada sebuah soalan tu tak? Ada soalan? Daripada sebelah kanan, sebelah kiri. Akak ada soalan? Tak ada soalan. Kalau ada soalan tanya kak, yang malu, ya? Kalau rasa malu tulis tak apa, saya tolong jawabkan, ya? Tak ada masalah. Sila. Ya. Untuk dapat syafaat Nabi. Ya. So, maknanya kita kat ini kita kena melakukan sunat-sunat yang dia tinggalkan. Tapi maknanya adakah kita kena melakukan semua ataupun sebahagian saja atau bagaimana? Tuan-tuan, kita mungkin tidak boleh nak melakukan semua sunnah Nabi. Tapi sebelum tu saya nak fahamkan dulu apa sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ialah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diam Nabi. Ada di mana semua ni? Semua ni ada dalam agama. Agama kita ni sunnah Nabi lah. Solat kita perbuatan Nabi, kehidupan kita perkataan Nabi. Betul tak? Kan? Soal ibadah kita ambil daripada Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi. Sebab tu bila kita istiqamah dengan agama ni, kitalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Yalah, ada perkara-perkara. Sebab itu dalam agama ni ada yang perkara wajib, ada yang perkara sunat. Yang penting kita buat tu atas rasa, ya Rasulullah, aku buat kerana nakkan menjadi sebahagian daripada orang yang mencintaimu, ya Rasulullah. Walaupun dia buat macam saya sebut tadi, dia makan tamar, dia makan itu, makan ini, tapi dia buat tu semua untuk tujuan lain. Betul tak? Sebab itu kita nak, kita buat tu tujuan dia kerana kita nak ikut sunnah. Macam kita pakai cincin contoh, yang laki-laki. Kenapa pakai cincin? Makna kita pakai tadi tu pada masa yang sama kita dalam penuh rasa sedar kita nak mengikut sunnah Nabi. Itu dia sunnah. Kita makan tangan kanan. Kenapa makan tangan kanan? Kita kena rasa sedar bahawa kita buat tu untuk ikut sunnah Nabi. Bukan makna depan orang kita makan tangan kanan. Bila tak ada orang, dua-dua sekali. Macam itu. Jadi tak ada makna tu. Nampak tak? Itu maksud dia. Sebab itu kata Nabi SAW, semua orang masuk syurga, melainkan orang yang tak nak. Makna ada orang memang tak nak masuk syurga. Bila dia jauh daripada agama ni, bila dia tak nak ikut Nabi, memang dia sengaja menjauhkan diri dia daripada untuk masuk ke dalam syurga. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Siapa yang mengingkariku,
maka dia masuk neraka. Dan Nabi sebut juga, anta ma'a man ahbabta, engkau akan nanti dibangkit bersama dengan orang yang kau sayang. Lepas tu kalau kita sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita buat yang Nabi suruh. Kita tak letak orang lain duduk dalam hati kita. Tak letak artis. Kenallah artis pasal Syanda dah kahwin dengan bekas suami Nora Danish, kan? Itu kita tahulah, tapi just go through je. Bukan makna sampai kita I flash lah, tak sangka Fasha sanggup. Itu kan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Memanglah minat kereta, contohnya kan, saya tadi lalu tengok kereta X6 BMW, kan? Saya kata ni kalau bawa pergi kuliah memang boleh sampai cepat ni. Konon-konon lah tuan-tuan, kan? Konon je. Nah, tapi seronok gitu je lah, dia lalu je. Tapi kalau orang bagi, pakai juga. Cuba bagi. Cuba lah. Nanti tengok saya pakai tak pakai. Cuma takut orang suruh je lah mabuk tengok. Ustaz tu naik X6. Beliak mati imam. Nah, tu nak sebut tuan-tuan, jangan disampai jadi duduk dalam hati kita. Biar yang duduk hati kita ni, rasa kita nak jumpa Nabi, rasa sayang nak bertemu Nabi, rasa kita perkara ini. Inilah insya-Allah yang akan berikan kita ruang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita makan je lah. Tidak lontong ke bawah tu sejuk. Lontong hari ni confirm lontong. Pasal selalu saya teka salah, hari ni saya teka betul. Pasal dah pecah rahsia. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah minggu depan saya akan berangkat ke Mekah. Ya, doakan saya mudah-mudahan saya sihat, ya, selamat dan dapat beri manfaat kepada jemaah yang bersama-sama saya lah, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi pada pertemuan pada bulan akan datang, insyaAllah. Maknanya bulan depan ada sekali lagi. Julai ada lagi ke? Ke tak sebab ada lagi? Ada. Ya. Pasal Julai kita belum puasa lagi, puasa 21, ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, semua satu yang terakhir, kalau siapa yang ada rasa nak wakaf lagi, masih boleh ambil borang tuan-tuan ni. Alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan, saya nak maklumkan saja untuk fasa kedua ni, subhanallah lazim. Ya, sebab itu saya yakin bila serahkan perkara yang berkait dengan kepentingan Islam ni kepada umat Islam, dia jadi selesai. Untuk fasa kedua ni, alhamdulillah kita dah cecah hari ni kutipan kita lebih kurang 70 lebih ribu. Ya, alhamdulillah, surau pun progres jalan terus. Ya, dan keseluruhan hari ini kita ada lebih kurang 170. Kita perlukan dalam 250,000 saja. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa sudah maklumkan di sini bahawa surau itu insya-Allah kita akan usahakan untuk dapatkan status sebagai surau jemaat. Jadi maknanya mudah-mudahan orang yang wakaf tu pahala lebih lagi lah. So, surau jemaat ni macam-macam boleh buat lagi dalam tu. Ya. Dan wakaf apa dipanggil ni, iktikaf dalam surau jemaat ni pun dikira macam masjid juga. Ya, insya-Allah. Jadi untuk siapa yang berminat, yang nak ambil lagi wakaf, boleh ambil dapat pada sahabat saya. Yang nak keluarkan zakat pun insya-Allah boleh, kerana surau termasuk asnaf fisabilillah. Ya, dia di bawah asnaf fisabilillah. Jadi sekadar itu dulu. Dan siapa yang nak tengok surau tu pun boleh buka pada Facebook, ya. Surau Ma'muriyah LB. Ya, dia tulis itu LB. Ya, Surau Ma'muriyah LB. Saya dipahamkan setiap minggu memang dia update. Ni pasal dia ada progres setiap minggu. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah, insya-Allah. Ya, sekadar itu dulu. Dan air zam-zam, kalau siapa nak, memang sepanjang tahun ada tuan-tuan ni, order je. Ya, insya-Allah boleh dapatkan pada saya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Dan satu lagi, siapa nak borang upah haji boleh dapatkan di depan ni, borang upah haji insya-Allah.